Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. تبنا يا الله تبنا يا الله. Boleh sama-sama? Tubna ya Allah Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah وندمنا يا الله semua tubna ya Allah tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa raja'na ya Allah وندمنا يا الله وندمنا يا الله تبنا semua ya Allah Allah tubna ya ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله تبنا يا الله kami bertaubat ya Allah warja'na ya Allah kami kembali ya Allah wa nadimna ya Allah kami menyesal ya Allah. Bismillah walhamdulillah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Sedap suara orang Pulau Nerang ni. Suara makcik-makcik lagi sedap. Sampai tak bunyi langsung. Dia punya tahap kesedapan tu. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, Kau pandai, Engkau cerdikkan, Engkau faqihlah kami ya Allah dalam urusan agama ini ya Allah. Wa alimna ta'wil ya Allah, Engkau cerdikkan, pandaikanlah kami ya Allah, bijaksanakanlah kami ya Allah dalam kami memahami setiap ilmu tafsir agamamu ya Allah. Warzuqna fahman nabiyyin, Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah kefahaman sebagaimana Engkau kurnia dan anugerahkan kepada nabi-nabi kami ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ya Allah Engkau ilhamkanlah kepada kami kebaikan
kebajikan, kesolehan, ketaatan, sebagaimana Engkau ilhamkan kepatuhan dan ketaatan kepada para malaikat-Mu. Alhamdulillah yang saya muliakan, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya muliakan, insya-Allah yang disanjung, yang dihormati, lagi disegani, lagi diingati serta dicintai ayahanda Sallallahu Alaihi Muhammad Tuan Pengerusi yang juga merupakan guru saya, Sallallahu Alaihi Muhammad pimpinan Jatan Kuasa Ustaz Syabuddin. Terima kasih Ustaz. Ustaz ucap tahniah kat saya, sebabnya saya nak ucap tahniah kat Ustaz. Sebab asbab hasil tangan, air tangan, buah tangan, kalam mutiara, bicara, sentuhan, didikan, belayan, sentuhan, kira-kira kurang lebih 30 tahun yang lampau, maka berdirilah saya di sini asbab daripada asuhan guru. Jadi bila saya sampai ke sini, saya sangat tersanjung dan terhormat. Sallallahu Alaihi Muhammad teruja, terkesima dan teruna. Teruna boleh kampung, dia teruna tu ya. Jadi saya sangat terharu sebenarnya. Jadi bila berada bersama pimpinan masjid yang tidak lain dan tidak bukan, yang telah menjadi darah daging saya lah, yang telah mendidik saya sejak kecil, sampailah saya kecil sekarang, alhamdulillah. Maintain dia. Cikgu Harun, Cikgu Maisa, Cikgu La. Nama-nama yang tidak akan pernah lupa dalam directory, dalam diary hidup saya, insya-Allah. Terima kasih Cikgu, terima kasih Ustaz. Jadi tahniah bukan pada saya, tahniah kepada semua frontliners, guru-guru yang telah melahirkan diri saya. So malam ni istimewa tuan-tuan. Andai kata ada pahala catatan kebaikan yang Allah berikan kepada saya malam ni, istimewa bersaksikan Allah dan malaikat. Saya nak hadiahkan seluruh pahala saya malam ni, khususnya insya-Allah kepada seluruh frontliners dan guru-guru insya-Allah. Jadi Allah bagi kebaikan dan pahala saya malam ni, pahala saya sahamkan, saya akhiratkan dan saya kreditkan dalam akaun pahala untuk guru-guru saya. Mudah-mudahan adalah kebaikan untuk saya juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi guru-guru dan ustaz yang telah mengajar dan mendidik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan setiap patah bicara, setiap kalam mutiara yang terlafaz dari bibir saya malam ni bukan daripada saya, pastinya Allah izinkan, tapi asbab daripada sentuhan tangan, air tangan guru-guru. Jadi saya alhamdulillah malam ni kira saya balik berbakti untuk tanah, untuk berjasa pada tanah, orang kata kan. Kali pertama saya memunculkan diri setelah penghujung usia ni, Allah izin dah masuk ke separuh, hampir separuh, kita kata separuh abad lah kan, hampir separuh abad hidup ni. Allah izin kali pertama untuk saya berkongsi untuk sesuatu, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dah untuk anak-anak Pulau Nerang ni, untuk anak-anak rakyat umat. Esok-esok saya pun boleh claim depan Allah dengan tenang. Ya Allah, aku dah sampai, aku dah cerita ya Allah. Bumi ni aku pernah berdarah, bumi ni aku pernah jatuh, bumi ni aku pernah berlari ya Allah. Bumi ni antara bumi yang paling banyak titisan keringat dan peluhku yang gugur dan menitis. Maka malam ni ya Allah, aku kembali untuk aku sambung darah dan titisan keringatku, tapi dalam konteks dan suasana yang berbeza. Dulu aku menuntut ilmu, sekarang aku masih menuntut ilmu, dan untuk berkongsi ilmu, bukan mengajar ilmu. Tak layak bagi saya. Okey tuan-tuan, insya-Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi sekali lagi saya ambil masa untuk kita bertafakur, memberikan pahala kredit ini kepada guru kita insya-Allah. Jadi kita doakan juga guru-guru kita yang saya sebutkan tadi. Mungkin yang saya tak tersebut ada kat sini. Mungkin cikgu-cikgu perempuan di belakang, terima kasih. Mungkin cikgu pun tak perasan. Lah, Ustaz Makneh ni ya Allah, yang comel-comel dulu sampai lah comel. Boleh tahu tu? Ni bukan sebab saya, sebab cikgu lah. Cikgu yang tak suap nasi kat saya sampai saya kecil lah ni. Semua cikgu salah cikgu. Salah cikgu. Okey? Sampai lah tak makan banyak. Mungkin cikgu tak suruh makan banyak dulu kan. Okey tuan-tuan, insya-Allah. Ayo kita lanjutkan bicara kita. Sallallahu Alaihi Muhammad. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bicarakan. Terima kasih sekali lagi juga kepada orang kampung, semua yang ada di sini malam ni yang saya tak tersebut, yang mungkin telah melayari dan telah menelusuri serta mentadaburi setiap
setiap helaian, setiap halaman, setiap episod rakaman video saya, itulah kita katakan kuasa viral, no? Kuasa viral dan kuasa teknologi ini yang telah mengembalikan saya. Asbab teknologi, pentas, kita telah mengakhiratkan telefon, kita telah mengakhiratkan YouTube. Walaupun YouTube tu bukan orang Islam yang cipta, phone tu bukan orang Islam yang cipta mungkin, tetapi laman sosial bukan orang Islam yang cipta, tapi kita gunakan untuk manfaat untuk akhirat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, the best people adalah manusia yang mengembalikan jasad, tubuh badan, tenaga, keringatnya untuk agama. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, benda yang ada di Palestin, benda yang tak ada pada kita, Allah sebut dalam surah As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, yang di dalam hati dan jiwanya ada rasa, ada cinta, ada agama. Nak dak aku bagi tahu ke hampa, Allah kata ada satu bisnes, ada satu perniagaan yang kamu ceburi. Kalau kamu masuk perniagaan ni, kamu confirm akan cepat kaya. Maka dalam bisnes, dalam Quran Allah highlight, Allah promote satu bisnes sistem, skim cepat kaya. Dan skim cepat kaya tu tuan-tuan ada di Palestin. Mungkin tak ada tempat kita. Jadi tajuk kita malam ni adalah skim cepat kaya. Bukan skim cepat kaya pahala sampai syurga. Di Palestin tuan-tuan, apa yang membezakan kita dengan mereka ialah hidup mereka, setiap nafas yang terhela, nadi yang berdenyut, jantung yang berdegup, darah yang mengalir, nafas yang terhela, semua tu pahala. Depa bernafas setiap saat ada pahala. Sebab bumi itu allazi barakna haula. Aku berkat, aku tanam, aku jaga, aku suntik, aku jentik, aku lindung, kata Allah. Aku lahirkan para nabi. Majority and mostly al-anbiya wal mursalin lahir daripada bumi Palestin. Tuan-tuan, kita akan tengok secara detail apa privilege, apa istimewa, kenapa umat Batu 19 Pulau Kijang ni, pulau di atas darat ni, kenapa kita kena ambil tahu ni pasal sallallahu alaihi Muhammad, pasal apa kita kena ambil tahu pada Palestin ni, apa hubungan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi saya kata apa tadi? Allah sebut dalam Quran ada satu perniagaan. Perniagaan ni kalau hampa masuk, confirm kaya. Apakah itu? Perniagaan ialah perniagaan min tunjikum min azabin alim, yang telah akan menyelamatkan kalian daripada azab api neraka, iaitulah kamu guna setiap batang tubuh kamu ni, Allah kata, bermodalkan hujung rambut sampai ke hujung kuku kaki, kamu infakkan untuk jalan jaga agama aku akan jaga kalian. Syurga lah untuk kalian. Maksudnya apa tuan-tuan? Di Palestin, orang Palestin menginfakkan, ya Allah, aku serahkan mata aku gunakan tulang belulangku, aku gunakan tanganku, aku gunakan kakiku, ya Allah, aku gunakan darahku, ya Allah, untuk menjaga, membela agamamu. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Maka ya Allah, tolong beli, aku jual. Orang Palestin dia jual mahal, Allah beli mahal. Sebab apa? Sebab hari-hari bangkit pagi berjuang menyelamatkan masjid. Maka AJK masjid ni, depa ni boleh kata pewaris pejuang-pejuang Al-Qassam. Al-Qassam jaga masjid sampai titisan nyawa dan sampai titisan darah yang terakhir. Maka AJK masjid jaga masjid sampai mungkin meninggal dalam masjid. Maka pelajaran yang kita boleh ambil, AJK sebenarnya mereka ni lebih boleh kata kita apa? Kita angkat AJK ni sebagai brigade yang seperti Al-Qassam peranan dia. Cuma depa jaga masjid Tengku Syarafuddin, Al-Qassam jaga Masjid Al-Aqsa. Peranan sama, lokasi berbeza. Maka dengan ini saya mengisytihar dan saya melancarkan malam ni AJK kita akan bagi uniform baru. Dia panggil brigade. Brigade apa? Ustaz Azhar? Satgi cari nak. Brigade Kijang. Brigade Kijang Brigade Batu 19. Ni, jangan main-main.
Sebab kami pun jaga masjid. Al-Qassam pun jaga masjid. Maka mana-mana yang jaga agama Allah, dia layak diangkat sebagai satu batalion, sebagai satu pasukan yang Allah jaga dan Allah beli dengan syurga. Itulah perniagaan, the best business in the world. Perniagaan yang paling menguntungkan. Hampa jaga agama, hampa jaga masjid, hampa jaga ustaz. Ustaz pun hampa kena jaga. Sebab ustaz ni orang agama. Jadi ustaz tu kalau main kuliah, kalau dia tak makan lagi, bawa dia pergi makan lepas kuliah. Saja nak beritahu dia tak makan lagi. Kalau ustaz tu nak teh tarik, jamu dia teh tarik. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat, warahmatullahi wabarakatuh. Syukur tuan-tuan, saya jadi semangat lebih ni, padahal tak larat ni. Tadi balik sekolah tak ada nak rehat. Demi orang kampung, gagah juga. Kerana tuan-tuan, dunia bukan untuk tempat rehat. World is not a rest place, but it's a test place. Dunia ni memang bukan tempat rehat. Dunia memang tempat berpenat. Hanya syurga untuk tempat kita rehat. Jadi saya tengok tuan-tuan ni, tengok cikgu-cikgu pula. Hilang tu penat saya. InsyaAllah. Cikgu Harun, cikgu matematik saya, Form 3. Ustaz Syabudin, Form 1. Cikgu lah, sejarah, BM. Sejarah kan? Dia kata 4 kata silap saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ingat. Data-data semua ada. Anak murid soleh mesti ingat cikgu dia. Tengok Tok Guru lah. Kata anak murid hebat ni. Tengok Tok Guru lah. Tok Guru pun hebat. InsyaAllah. Okey. Muslimin dan muslimat Allahumma salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih ada tempat bangunan dinding untuk berteduh. Masih ada kapet masjid untuk kita sujud. Masih ada tiang untuk bersandar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kawan, saudara, sahabat kita di Al-Aqsa di Palestin, mereka tak ada masjid untuk ni nak tumpang duduk macam tuan-tuan ni. Ni kalau kita ambil seorang lah colek orang Palestin main duduk masjid kita malam ni. Dia peluk cium guling-guling. Sebab apa? Kami tak ada ni tempat macam apa ni. Kami rindu untuk sujud di atas masjid dengan penuh aman dan tenang. Tuan-tuan, dalam fakta sejarah, kali terakhir orang Palestin sujud semayang dengan tenang bila tuan-tuan? 1917. Ada apa pada 1917? Pada sejarahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya jangan cerita sikit lah kan. Ala-ala cikgu Harun ada datang ni. Saya cerita cikgu jangan teriak tau. Kisah ni boleh mengharukan cikgu. Okay, saya masuk degree saya Mathematics. Jadi saya bawa ilmu yang cikgu Harun bawa. Jadi pahala saya memang untuk cikgu je. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya ambil bidang saya 2. Ini untuk ustaz. Ni cikgu Harun dengan Ustaz Syabudin kira kongsi pahala. Sebab major saya dalam Mathematics, minor saya pengajian Islam. Jadi saya posting, saya mengajak dua-dua. Tingkatan 6 saya mengajar, ni bukan nak mengangkat diri tuan-tuan. Saya sedang mengangkat guru-guru saya. Tuan-tuan please don't get me wrong. Allah jaga hati saya mudah-mudahan. Saya sedang mengangkat guru saya. Nak beritahu tingginya keilmuan seorang guru melahirkan anak didik. Form 6 di Sabah posting, saya mengajak tingkatan 6 Mathematics T dan juga Syariah STPM. Saya mengajak tingkatan 5 Math dan juga pendidikan Islam. Jadi saya pegang 2 panitia, pendidikan Islam dan juga Math. Jadi jangan bangga pada saya, tapi bangga pada guru yang melahirkan saya. Itu point kredit saya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah saya 2017, sekarang saya fokus pengkhususan takhasus fi Taqmuddin. Saya masuk hanya untuk pendidikan Islam sahaja. 2017 saya lepaskan matematik, walaupun itu major saya. Sebab kekurangan hanya pada untuk pendidikan Islam, jadi saya dah masuk guru pendidikan Islam lah, jadi GPI sepenuhnya convert. Walaupun major saya masih lagi matematik. Kelebihan tu Allah bagi untuk dimanfaatkan kembali pada umat. Itu je niat saya. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, cerita tentang Al-Aqsa ni tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil? Muslimin dan muslimat. Okey, nak masuk cerita Al-Aqsa ni, apa yang ada pada bumi Al-Aqsa, ibrahnya. Okey, jom kita tengok tuan-tuan, secara pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil pada kisah Al-Aqsa. Sallallahu alaihi Muhammad. Ceritanya bermula, ini antara poin-poin utama yang kita boleh ambil tuan-tuan. Ibrah ni maksudnya apa? Pelajaran, mau'izah, pengajaran, PDPC, kurikulum, point. Benda apa yang boleh menyentap hati kita ni? Bila sebut Palestin, tuan-tuan, Palestin ni
bermula 1901. Permulaan kronologi pencabulan usaha musuh aduwullah, musuh Yahud. Allah sebut dalam Quran 8 kali perkataan Yahud. Mereka nak ambil Palestin ni tuan-tuan bermula 1901. Itu sejarah kronologi tahun sejarah. Dalam bidang sejarah pula tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad lepas habis mengajak saya dalam 4-5 tahun ni, Allah izin dalam lebih kurang 5-6 tahun saya dah bawa jemaah umrah dengan jemaah ke Turki. Jadi daripada situlah lahirnya jatuh cinta saya pada bidang sejarah. Bila saya master degree sarjana saya barulah masuk bidang sejarah Islam ni. Jadi itu kaitan ni. Jadi daripada matematik, pengajian Islam, masuk bidang sejarah. Nampak macam tak ada kaitan, tapi itulah takdir yang Allah lorongkan untuk jalan saya. Okey tuan-tuan, ibrah yang pertama, Al-Aqsa ni cerita lama tuan-tuan, bukan cerita baru. Tapi kali ni agak istimewa dan luar biasa, sehingga kan seluruh penduduk dan umat dunia semua pakat bangkit dari lena. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang lena, wahai orang yang berselimut, hai bangkit tanah ni orang nak ambil dah. Al-Aqsa ni nak runtuh dah. Hampa duk nganga lagi. Musuh Islam telah menceroboh tanah kalian. Bangkit weh, bangkit weh, bangkit. Umpama macam tu. Jadi Al-Qassam sebenarnya dia telah mengejutkan seluruh umat Islam 7.8 bilion agar hampa lena lagi, bangkit, bina ittihad, bina kekuatan dan kesatuan. Kerana Islam takkan jatuh dengan senjata musuh, tapi Islam akan jatuh dengan bila kita rancak dan sibuk bergaduh. Islam won't be falling down with the enemy, weapon of enemy. Islam takkan jatuh dengan senjata musuh, tapi dia jatuh bila kita yang buka ruang. Okay, hampa buka ruang, hampa tak main masjid, hampa tak main kuliah, hampa tak jaga alim ulama, hampa tak jaga pentas ilmu, hampa tak jaga silaturahim, ukhuwah, pam, jatuh. Tanah hampa dijarah dan dijamah seinci demi seinci. Akhirnya tuan-tuan, hari ni kita boleh tengok dalam peta dunia, kalau kita type Palestin tuan-tuan, dah tak ada. Tuan-tuan type dekat Google Map ataupun Waze, nak pergi Palestin lah konon-konon, type Palestin, dia akan keluar auto convert kepada Israel. Padahal Yahudi hanya 7.5 juta di Palestin, keseluruhan populasi dunia 14.5 juta. Kita 7.8 bilion. Kenapa 7.8 bilion harus tunduk tersungkur di bawah tanah, di bawah kaki 7.5 juta? Kalau setakat nak lawan Yahudi ni, hanya himpun geng-geng Batu 19 ni pun kalah dah Yahudi. Tu ya, seorang pergi pegang tangan, pegang tali, pegang kaki seorang, pegang kepala, pegang perut, pegang seorang sikit, kalah Yahudi. Tapi kenapa tak berlaku? Kita yang dipegang 7.8 bilion dipijak oleh 7.5 juta. Di mana maruah umat Islam? Maka tuan-tuan, cerita tentang Al-Aqsa ni cerita tentang ilmu Al-Fitan, membenarkan koleksi dan kompilasi hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Antaranya sahabat kanan Nabi Huzaifah Al-Yamani, sahabat kanan Nabi yang meriwayat, perawi yang paling banyak menghimpunkan kisah-kisah eskatos. Eskatos ni ilmu-ilmu yang Nabi tak bagi pada sahabat lain. Nabi hanya cerita tentang bab kiamat, akhir zaman, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Bab akhir zaman Nabi cerita dekat Huzaifah Al-Yamani. Maka tuan-tuan, Huzaifah Al-Yamani cerita, inna baina yaday sa'ah laharjan. Bila nak makin hujung zaman, kamu akan tengok tanah kalian akan diambil, diratah satu-satu. Akan berlaku al-haraj, al-qatlu al-qatlu, pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan. Dah sampai masa tu, itu tanda bumi ni akan kembali menuju ke titik akhir. Nabi sebut 1400 tahun dulu, berlaku sekarang. Oh, baru kita nak sedar. Membenarkan ilmu al-fitan, ilmu hadis Nabi akhir zaman. Itu point dia. Sebab Palestin disebut sebagai ardul mahsyar wal mansyar. Apa maksudnya? Bumi pemegang kunci kiamat. Kiamat kita akan berlaku melalui Palestin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya tuan-tuan, semua negara musnah. Ini permulaan kiamat. Kecuali illal filas, kecuali Palestin yang menjadi titik akhir yang paling selamat. That is why
Kenapa Yahudi jadikan Palestin sebagai tempat berlindung hari ini? Sebab mereka pun belajar dalam ilmu kitab Taurat lama, ilmu kitab Talmud mereka. Mereka pun tahu kata Palestin itu tanah terakhir sebelum berlaku kiamat. Tuan-tuan, ilmu akhir zaman ni, Yahudi ya'rifu, mereka lagi faham, lagi cerdik berbanding kita. Sebab tu mereka nak ambil Palestin, sebab mereka lagi faham. Mereka lagi belajar kuliah-kuliah Maghrib ni. Kita yang duk lena. Kita tertinggal dengan Yahudi. Bab-bab ilmu fitan ni, mereka lagi power. Muslimin dan muslimat Allah. Sebab tu mereka tak pernah lena. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita follow jalan dia. Yahudi, Nasara, musuh Nabi. Takkan pernah lena walau sesaat. Yang lena tu siapa? Yang lena tu kita. Tengok baru start 10 minit lena dah. Dia bila aircon sejuk sangat pun payah juga tu. Tak buh aircon depa kata panas. Buh aircon depa lena. JK serba salah ni. Dalam aircon, kipas pula helikopter ke atas. Setengah orang tu dia masuk masjid. Orang masuk masjid baca doa kan, Allahumma ighfirli dunubi waftah li abwaab rahmatik. Doa masuk masjid. Pak Long ni masuk masjid, aircon sejuk. Bismikallahumma ahya wa amut. Hang memang baca doa nak lena dah rupanya. Ni awal tu sama Udin hang tu. Masuk tu dia memang nak lena dah. Cari pot. Oh tiang ni hampa jangan kacau. Ni tiang ni aku sampai mati, tiang ni aku punya. Dia dah pangkah dah. Parking khas tiang ni. Dia panggil tiang lena. Duduk tu bismillah tu lena tu. Bila dengar khutbah, dengar kata sallallahu alaihi wasallam aqimis solah. Dia terjaga. Ya Allah, khatib Jumaat hari ni bagus sungguhlah. Sampai tak terasa langsung ni khutbah ni. Bagus sungguh khatib ni. Hang nak terasa apa hang lena? Memang tak terasa semua lah kan. Okey tuan-tuan, sambung selingan je. Okey. Yang kedua tuan-tuan, pelajaran yang kita nak ambil cerita tentang Palestin ni adalah tadabbur. Ma makna tadabbur? Tuan-tuan, belajar Quran dia ada berapa dia ada maqam. Maqam ilmu belajar Quran dia panggil yang pertama tartil, murattal. Murattal ni Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kita hanya baca, kita tak faham, dia hanya sekali lalu, tartil. Yang kedua, tilawah. Tilawah ni kita baca, tengok terjemahan. Tilawatul Quran, musabaqah. Itu level lagi tinggi sikit daripada tartil. Atas pada tilawah dia panggil tadabbur. Bila tadabbur ni hang tengok ayat, hang tengok terjemahan, tengok teliti. Teliti itulah yang disebut tadabbur. Maka kisah Palestin ni kita nak teliti betul-betul ni. Pasal apa? Pasal apa berlaku macam ni? Kenapa? Sehingga kan jantung kita berdegup. Oh, saya faham ustaz. Rupanya nak kiamat dah. Rupanya Allah suruh kita jaga masjid. Rupanya Allah suruh kita bersatu. Itu tadabbur. Faham betul-betul sampai ke lubuk jiwa. Dua. Yang ketiga, pertahankan syiar. Ni saya sebut kesimpulan tuan-tuan. Ni kesimpulan kita. Orang ceramah kesimpulan di hujung. Saya pelik sikit. Saya ceramah kesimpulan dulu. Sebab apa? Biasa orang ceramah kesimpulan ni hujung kan. Bila hujung ni orang tak dengar dah, lena dah. Jadi sebelum tuan-tuan lena, saya bubuh saya siap kesimpulan. Jadi tuan-tuan tahu dah benda apa yang kita nak capai malam ni. Boleh? Ini KPI dia. Objektif, standard pembelajaran. Ni cikgu ramai ni kan. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam. Macam nak suruh cikgu angkat tangan. Cikgu silakan angkat tangan cikgu. Cikgu-cikgu yang hadir. Masya-Allah. Okey. Tuan-tuan, yang ketiga, pertahankan syiar. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, ada benda yang min sya'airillah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Siapa ingat ayat? Ayat tu kita baca kat mana biasanya? Lazim. Ayat tu kita baca kat mana? Ketika menaiki bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Pam. Kena langgak dengan indun. Ketika sa'i kan. Tuan-tuan, dalam hidup manusia ni Allah buat syiar yang kita kena jaga. Antaranya masjid. Antaranya silaturahim. Antaranya solat jemaah. Ini semua syiar yang Allah tengok
Allah tunjuk kat kita runtuhnya tiang Masjid Al-Aqsa. Hampa jangan sampai tiang Masjid hampa runtuh. Maksudnya apa? Allah suruh jaga syiar. Tak boleh pergi Palestin tak apa, tapi hampa ada kampung kan, hampa ada masjid kan, hampa ada solat jemaah kan, hampa mai lah. Maka Allah suruh kita jaga syiar. Alhamdulillah malam ni kita mai. Maka kita buktikan daripada Allah, kita jaga, kami jaga ya Allah. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Malam ni ramai, lebih kurang 2,500 orang. Termasuk yang tak mai lah. Termasuk yang sedang menonton secara langsung. Dibawakan daripada TV3. Okey, kita sambung tuan-tuan. Yang keempat, pelajaran dia adalah Allah sebut Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum, sambung, ahsanu amada. Ma maknahu? Aku ciptakan kematian, kehidupan, kesulitan, kesakitan, kesulitan, kepayahan, kesukaran, apa jua yang ada di muka bumi ini. Allah kata, I just want to test you, among you, who is the best. Dalam kalangan kita, ayyukum ahsan. Dalam kalangan kita ni, siapa yang main masjid paling awal, siapa yang sujudnya paling menangkap, siapa yang doanya paling mustajab, siapa yang hatinya paling merendah. Sallallahu alaihi wasallam. Aku nak uji dalam kalangan kita ni tuan-tuan, siapa yang paling faham? Ustaz tak ceramah lagi dia faham dah. Siapa yang paling tak lena? Kalau malaikat sedang bagi markah ni dalam kalangan kita ni, berapa orang yang dapat A+? Sepanjang ceramah ni kan, dia faham belakang A+. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sedang test kualiti tadabbur, kekhusyukan dan khuduknya kita. Muslimin dan muslimatullah. Maka bila jatuhnya masjid, jatuhnya Palestin, tuan-tuan, Allah nak test dalam kalangan bangsa. Bangsa yang mana yang paling utama? Negara yang mana yang sampai dulu? Hampa tengok masjid jatuh, Allah nak tengok test mana bangsa yang betul-betul memperjuangkan untuk Palestin. Sedangkan di semenanjung tanah Arab, dari segi geografinya tuan-tuan, Palestin, Mesir, Syria, turun sallallahu alaihi wasallam, naik utara ke Turki, turun Mekah, turun Madinah dulu utara, turun ke Mekah Saudi, kanan UAE, Kuwait, Bahrain, Oman, turun ke bawah Yaman. Di sekitar hampir 10 negara Arab ni, hampa tengok kan jiran hampa jatuh kan, hampa tengok kan jiran hampa sakit kan, hampa tengok kan masjid jiran hampa berdarah, hancur. Hampa buat apa? Bangsa Arab, Yaman, Oman, UAE, Bahrain, Kuwait, mana suara kalian? Ayyukum ahsanu amalan. Mana suara pemimpin-pemimpin bangsa Arab? Sebab Palestin tu sebelah negara hampa. Maka Allah nak uji kita. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah berhak mengangkat mana-mana bangsa, dan Allah berhak memuliakan, dan Allah berhak menghina. Sebab tu tuan-tuan, zaman Nabi, bangsa Arab world number one. Wa tu'izzu man tasha, mereka pandai jaga agama. Allah angkat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam terangkat pada zaman Nabi. Bangsa Arab, bangsa world warrior number one. Berlaku kerosakan, berlaku perebutan takhta, Syiah, Khawarij, Sayyidina Ali terkorban, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin terpenggal kepala. Habis jatuh zaman Khulafah Ar-Rasyidin, beralih tangan ke Muawiyah Abi Sufyan, 90 tahun memerintah dunia. Khalifah Umayyah, bangsa Arab lagi. Hujung-hujung tu tuan-tuan, bangsa Arab tak boleh harap. Hampa main harta, takhta, wanita, hampa layan, hampa pro US, hampa sokong musuh, hampa berpakat, bertahalus, siasi, membentuk kerjasama, deal dengan musuh Allah, musuh Nabi. Akhirnya Allah angkat kemuliaan bangsa Arab jatuh. Bila bangsa Arab jatuh tuan-tuan, lahirnya bangsa Kurdish. Lahirlah Sultan Salahuddin Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayyubi. Bukan bangsa Arab, tetapi bangsa Kurdish, bangsa Iraq. Sebab tu dalam Quran dia ada taranum murattal Kurdi. Azan pun ada juga. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maqam Taradum Kurdi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bangsa Kurdish memimpin dunia. Tuan-tuan, pembebas Al-Aqsa. Maksudnya apa? Bangsa tu pandai jaga. Jatuh bangsa Kurdish, naik bangsa suku Kai, dia panggil bangsa Turkmen. Lahirlah Daulah Uthmaniyah yang menjadi sirah tajuk 1 tingkatan 5 silibus SPM. 643 tahun memimpin dunia sehinggakan Filastin dan bumi Hijaz berada di bawah jagaan dan pelukan Daulah Uthmaniyah. Seinci tanah yang Palestin pun haram dipijak oleh Yahudi, apatah lagi masuk bangsa Turki world number 1 at that moment. Hujung usia Turki pun hampa main harta, hampa layan perempuan, dah tak nampak muka kat masjid. Allah angkat kemuliaan sehingga tuan-tuan, bangsa Turki bangsa yang terakhir membela Palestin sehingga hari ini 1924 jatuhnya khalifah sehingga malam ni 28 November 2023 tak ada mana-mana bangsa yang mampu bangkit untuk memimpin dunia, dan kita sedang menanti bangsa itu. Adakah bangsa yang akan membebaskan Al-Aqsa dan bangsa Batu 19? Ni bangsa Kijang ni, bangsa Kijang. Geng kita ni mungkin ni akan bebas Al-Aqsa ni. Tuan-tuan cuba buat muka ganas sikit, muka ganas. Muka nak lawan Israel. Cuba. Nak lawan Israel macam mana main masjid spender pun tak pakai. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah nak test di Al-Aqsa ada masjid yang kedua, ulal qiblatain wa thani masjidain. Istimewanya tuan-tuan, Palestin ni dia ada satu masjid sallallahu alaihi Muhammad yang disebut sebagai masjid world number 2 ba'da haram. Inilah masjid yang kedua. Allah, hadis yang dibawa oleh Abu Dzar sallallahu alaihi Muhammad. Abu Dzar bertanya satu hari, ya Rasulullah, ayul masjida wudi'a awal? Ayul masjid wudi'a awal? Masjid mana yang paling terbina awal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram. Summa ayyu? Bertanya lagi Abu Dzar, masjid mana lagi yang dibina selepas Masjidil Haram? Nabi kata, Masjidil Aqsa. Qultu kam kana bainahuma ya Rasul? Nabi jawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 sana. Masjid yang pertama terbina dan terdiri di atas muka bumi ialah Masjidil Haram, dan masjid yang kedua adalah Masjid Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bukan Nabi kita bina. Permulaan Nabi Adam sampai Nabi Nuh runtuh, banjir besar, dibina kembali oleh tapak asas tangan Nabi Ibrahim kedua-dua masjid, dan beza tahunnya 40 tahun. Dan saiz Masjidil Haram, tuan-tuan muslimin dan muslimat, saiz Masjidil Aqsa adalah 40 kali ganda Kaabah. So Kaabah jika dibesarkan pembesaran, dalam matematik dia ada rotation, dia ada reflection, dia ada pembesaran, dia ada konsep pantulan, skala pembesaran. Ilmu yang Cikgu Harun turunkan kepada saya. Malam ni kita puji cikgu, jangan puji saya. Skala pembesaran tuan-tuan, 1:40. Kaabah 1, Masjidil Aqsa keluasannya 144,000 meter persegi. Is equals to 36 acre, 36 ekar. Itulah keluasan. So Kaabah kita yang ada hari ni besarkan 40 kali ganda, maka itulah saiz Masjidil Aqsa. Boleh bayang? Sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya tuan-tuan? Ujian sensitiviti dan jarak hati kita. Hampa tengok masjid runtuh, hampa rasa apa? Ujian. Sab'atun yuzilluhumullah. Nabi kata apa? Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan arasy di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh. Hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy.
Siapakah golongan itu? Sab'atun, salah satunya tuan-tuan, rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, terikat, melekat, mampak, sendat, teringat. Orang yang pantang tengok masjid, sikit-sikit masjid, sikit-sikit masjid, sikit-sikit masjid. Maka AJK sekali lagi kita berikan kemuliaan. Allah angkat kemuliaan orang jaga masjid ni tuan-tuan. Ingat tak zaman PKP? Zaman PKP, selepas kita boleh buka lepas-lepas Mac kan, 2020, kali pertama kita dengar azan. Tak pernah dengar sebelum ni. As-salatu fi buyut. Sambung. Lama tak dengar azan tu. Boleh lagi kita azan macam tu. Dah sembahyang di rumah, apa dah sembahyang kat masjid dah kan? Kali tu macam kita dengar, apa ni? Hampa ni, Tok Bilal ni sesat ni, bid'ah ni. Tu dia, time tu. Sebab tak pernah dengar azan macam tu. Tiba-tiba kita ni, apa benda ni? Tuan-tuan, soalan saya. Ingat tak ayah-ayah? Ketika PKP pertama. Masihkah kau ingat berapa lama kita tak sembahyang Jumaat? Teng, teng, teng. Ingat tak? 5 bulan. Sejarah hitam yang kalau boleh tak mau ulang. Soalan saya, ketika 5 bulan kita tak boleh main masjid, siapa yang Allah angkat? Hanya jawatan kuasa 5 orang. Lepas tu berapa? 7 orang kan? Lepas tu 12 orang. Lepas tu baru 40. Waktu tu bergaduh ni, bergaduh dengan AJK. Apa ni AJK ni? Tak pergi main sembahyang, nak kapiak dah kot. Ayat waktu tu, ayat tu marahnya pasal. Sebab apa? Sebab kita tak boleh main masjid. Tuan-tuan, soalan saya, berapa orang yang pernah menitiskan air mata ketika kita tak boleh main masjid? Ya Allah, aku rindu untuk sujud di kapet masjid, ya Allah. Aku rindu nak duduk, nak rapatkan saf. Berapa orang yang menangis? Muslimin dan muslimat Allah. Ujian kita di situ. Allah tak uji kita dengan runtuh Masjid Al-Aqsa ni. Tapi Allah uji kita dengan masjid tak boleh main. Hampa rasa apa? Ketika mana time tu kita mana masjid ni, bila nak buka ni apa ni? Sekali buka masjid, muka harap tak nampak. Boleh tahu tu? Ada yang tak rasa ke? Hak mana? Hak muka hak surah tu tak nampak muka di masjid. Oh dulu pegang rindu lah apa kan. Ni dah buka masjid mai lah. Alhamdulillah malam ni mai semua. Alhamdulillah, tuan. Jadi tanya sekali bila jatuh kuasa masjid. Allah pilih dan Allah angkat terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan pun hebat. Sebab tuan-tuan dah buktikan. Okey. Ayah-ayah, ibu-ibu, guru-guru yang saya muliakan dengan penuh kemuliaan, tuan-tuan dah buktikan, tuan-tuan dah memang melekat dengan masjid. Yang ni yang saya terharu. Saya rasa malu pada tuan-tuan sebab tuan-tuan memang orang masjid, ahlul masjid. Sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah nak test keimanan dan kedekatan pada hati kita. Orang yang macam ni layak dapat naungan arasy. Muslimin dan muslimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hidup manusia ni, kelebihan beribadat. Sorry, ada phone dia tak boleh baca. Kita nak tengok tuan-tuan, ketika mana zaman Nabi Allah Sulaiman, dalam masjid dalam Quran Allah sebut Baitul Maqdis sebanyak 3 kali. Antara surah Al-Maidah ayat 21, surah Al-Anbiya 81, surah Al-Baqarah, dan perkataan Aqsa paling kurang 2 kali. Tuan-tuan, masjid Allah sebut dalam Quran is around 27 times worth repeating by Allah in the holy of Quran. Kalimah-kalimah ni kalau Allah tak ulang, kalau Allah tak emphasize, tak tekan dan tak mention dalam Quran, masuk benda tu tak penting. Bila Allah sebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil sambung aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul Alhamdulillah. Semua Al-Hafiz yang betul 19 ni. Basir. Allah kata aku berjalankan hamba aku from masjid, from mosque to the mosque. Dalam 27 ayat dalam Quran
hanya satu ayat ni saja ada dua perkataan marratain, kalimah masjid, dua kali diulang. Nak abang mai kata tuan-tuan, hang pi mana pun masjid jangan tinggal. Tu poin dia. Dalam hidup manusia, tuan-tuan, saudara Muhammad, ada 4 masjid yang saya dan tuan-tuan kena faham dan kena ambil poin. Okey. Ada 4 masjid yang terbina, 4 masjid yang menjadi, yang terbina, yang didirikan di atas tanah wakaf umat Islam. Ma makna wakaf? Terhenti, berhenti. Wakaf. Wakaf ibtida'. 4 masjid ni tuan-tuan, bila sebut tanah wakaf, pemiliknya adalah seluruh kul muslimin fil ardi. Seluruh umat Islam, selagi bulan berputar, selagi bumi beredar, selagi itulah tuan-tuan, maka masjid itu adalah hak kita. Dan kita kena jaga, kita kena bela. Jadi saya ulang sebut di mana-mana supaya melekat dalam hati dan jiwa kita. Sebab tu, ibu-ibu dan ayah-ayah, kita kena ambil tahu pasal 4 masjid. Sebab masjid itu masjid kita. Tanah itu tanah kita. Sebab tanah wakaf seluruh umat Islam. Jadi kena faham betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita sumbang pada masjid ni kan, tuan-tuan ada bagi sumbangan kan, infak ke apa setiap bulan. Bila masjid ni retak ataupun kita kata, kita tak minta lah, bocor ayat ke apa kan, tuan-tuan terasa tak? Orang yang tak bagi sumbangan, dia tak terasa. Tapi orang yang bagi sumbangan, sebab ada air tangan kita dalam hal ehwal masjid ni. Dia tak boleh duduk, mana pergi tengok ni. Saudara Muhammad. Tuan-tuan, di Australia, ketika program saya di Adelaide tahun 2017, ketika khutbah Jumaat, ada satu masjid ni tuan-tuan, specialnya Australia ni kan. Bila, ni contoh pasal masjid sikit ya. Bila satu Korea tu, masjid ni katalah dia nak bina, dia nak upgrade PA system ke apa kan. PA system kita macam, okey kan, boleh kan. Saya akan cek PA system dulu, bidang saya. Okey, kat mana tadi? Katalah masjid ni dia nak upgrade kipas, dia nak upgrade aircon kan. Umpamanya lah. Ketika imam dia naik atas mimbar, dalam khutbah Jumaat dia akan beritahu, okay, kita tak cukup sekian. Dalam mimbar ni, dalam khutbah Jumaat, dia selitkan. Yang dikatakan orang putih ni tuan-tuan, saudara Muhammad, dia lebih harisun alaikum, dia ada perasaan yang lebih caring. Dia pantang dengar masjid kurang. Dalam tu tuan-tuan, toke ayak, toke hardware, toke software, toke pipe, toke simen. Kan bila khutbah Jumaat semua ada. Bila imam turun mimbar lepas Jumaat, toke-toke tadi tuan-tuan, dia mai terus register. Okey, saya infak kasut, saya infak pipe, saya infak simen. Tak sampai 2 hari settle bajet peruntukan. Kalau kita tuan-tuan, tu orang putih ni, tapi Islam lah. Sebab tu bangsa Rom ni bangsa yang lebih alert bila tengok ada bencana, bala, kemusnahan, kekurangan. Orang Rom ni kelebihan dia lebih cepat react berbanding kita ni. Biar bagi depa. Semua kita, itu kekalahan kita pada bangsa Rom. Nabi sebut dalam hadis. Sebab tu masjid-masjid luar tuan-tuan, saya pergi bawa jemaah pergi Turki kan. Masjid kampung, saya pernah azan satu. Saya pernah azan sekali masjid dalam taman. Contoh macam ni khutbah kan. Tengah ni khutbah tu depa angkat, bawa pergi ke depan. Tengah ni taman. Oh memang unik masjid dalam taman betul. Jadi depa ambil mikrofon kat saya, cordless punya, saya azan di tengah-tengah taman tu. Masjid Isabel namanya. Dekat Turki. Kalau tuan-tuan selalu ada salah satu lokasi yang wajib singgah. Masjid dalam taman. Masjid satu dalam kampung tuan-tuan saya pergi. Masjid lampu dia level masjid negeri kita paling koman. Tu cerok kampung belah Nakar, belah Kebak Panjang dalam sana tu. Dia punya masjid dia tuan-tuan nak abang bagi, dak abang main bagi ni. Awak boleh buat slang lain ni. Masjid koi dalam sana di belah padang-padang Sanai sana tu tuan-tuan. Dia punya lampunya sama macam masjid negeri lah, macam tu lah nak abang bagi main bagi. Umpama macam tu. Level depa jaga masjid tu. Saya tengok. Malunya. Masjid Padang Sanai, lampu dia sama Masjid Zahir. Umpama macam tu nak abang kata. Bukan peleceh masjid ni. Umpama macam tu. Ada orang Padang Sanai ni? Oh, ustaz peleceh kami Promosi. Okey. Nak abang mai tuan-tuan. Bila Al-Aqsa ni 4 masjid.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Hagia Sophia. 4 masjid ini terbina di atas tanah wakaf. Tuan-tuan kena faham betul-betul. Bila tanah wakaf, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita wajib jaga bela hal ehwal tanah itu sebab kita punya. So Aqsa is ours. Masjid Al-Aqsa tu kita punya, bukan orang Arab punya, bukan orang Palestin punya. Sebab tu ketika Saidina Umar pegang kunci 636 Masih bersamaan dengan 12 Hijrah, dia ambil kunci dan dia ambil 2 pedang. Satu kunci Masjid Al-Aqsa dalam perang salib, yang kedua dia ambil penyerahan surat wakaf. Tertulis manuskrip, aku serahkan daripada orang Rom yang berpegang syariat Nabi Isa, diserahkan kepada Saidina Umar. Inilah surat wakaf penyerahan. Ketika Rom kalah, Rom bagi dekat Islam, Saidina Umar simpan benda tu di bawah Masjid Qadim. Di bawah Masjid Al-Aqsa ada tertulis surat wasiat bahawa masjid ini terbina adalah atas tanah wakaf seluruh umat Islam fil ardi. Maksudnya tuan-tuan, semua umat Islam wajib jaga hal ehwal Al-Aqsa. Itulah solidariti kita. Bukan mereka punya. Cuma orang Palestin duduk kat sana, mereka jaga. Kita duduk kat sini, kita pun kena jaga. Cuma bezanya kita duduk kat sini. So kita kena ucap terima kasih dekat abang-abang Brigade Al-Qassam. Mereka tolong jaga on behalf bagi pihak kita. Muslimin dan muslimat Allah. So 4 masjid tu adalah terbina di atas tanah wakaf kita bersama. Okay, saya ringkaskan tuan-tuan. Tak maulah nampak akademik sangat. Hak kedudukan dan keistimewaan. Okey. Kita nak berhenti berapa ni? Berhenti sampai tertarik siap ah. Ada tertarik? Dia pun nak tanya awal. InsyaAllah solat semua. Okey, tak apa ustaz, balik kampung. Ustaz beritahu nak apa? Tejas. Tempat kita. Bila kan? Okey, ibu-ibu, boleh sambung ah? Sikit orang ni. Siapa sikit orang angkat tangan? Yang ada gap angkat tangan kau. Kalau ada gap tu nak mati awal. Semua tak ada gap ni. Mantap ni. Sihat belakang ni. Okey. Disebabkan semua sihat, kita lajak sampai pukul 12.30. Boleh tahu-tahu. Okey. Hak keistimewaan bumi Palestin. Tadi saya kata ardul mahsyar wal mansyar dalam hadis Nabi. Bumi paling last akan selamat ketika berlakunya awal kiamat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam Malaysia Constitution perkara 3153, terbinanya negara Malaysia atas tertegaknya 1957 tu tanah Melayu kepada Malaysia. Tanah Melayu sebelum ke Malaysia 1963, dia ada satu benda yang mengikat dan membina. Itulah tulang dia. Masjid ni nak bina tulang dulu kan, tiang seri kita kata kan, piling tiang dulu, bawah dinding. Tiang seri tanah Melayu Malaysia adalah perlembagaan, iaitu hampa jangan kacau raja-raja kami. Hak kedaulatan negara, hak kedaulatan institusi dirgahayu tanah-tanah Melayu, sultan-sultan Melayu, raja-raja Melayu, bangsa Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama kebangsaan. Yang ni tak boleh terusik, tak boleh tukar sampai kiamat. Memang selagi mana bumi berputar dan beredar. Itu perlembagaan kita bagi. Maka sama juga same goes to Palestin. Dia ada tulang tiang seri dia yang siapa-siapa pun tak boleh ubah sampai kiamat. Hak kedudukan dan keistimewaan Palestin. Sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam manuskrip lama. Tuan-tuan, kemarin mungkin ada cikgu-cikgu sejarah sini kan. Saya bila dah buat kajian ni, kemarin program saya di library 2 hari lepas. Di library dia ada satu, mungkin ada orang library kat sini boleh mengesahkan fakta saya. Dia ada satu ruang dia panggil bilik koleksi kedah. Koleksi kedah. Dalam bilik tu tuan-tuan, di pusakaan Kedah ni, depan City Point, dia tak boleh sebut orang lama, dia tak boleh sebut depan UTC, dia kena sebut City Point. Orang lama salah. UTC ni semua zaman-zaman TikTok ni. Dia kena sebut Henkyu Jaya. Tu baru zaman kita. Apa lagi? Henkyu Jaya, City Point. Okey? Yang itulah kebanggaan kan. Orang kalau nerang. Saya ingat depan ni tempat saya naik bas. Berapa dah? RM1.95 bas HBR kan. Pak Long hak duk
Ketuk tu ada je, hidup je. Mati dah. Ada ketuk, kolek-kolek tu kan. Tak 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 tak. Tekan. Nombor hot long tu. Kolek bas, kolek bas. Kolek bas HBR. Duduk depan sekali, tu depan driver. Ingat Pak Long tu kan. Naik bas RM9 Kupang 5 dik. Sallallahu Muhammad, tuition dia Alus tak. Orang kalau nerang hari Sabtu turun Alus tak ni kira macam ni buka dada. Tambah orang pernah sana boleh pergi Alus tak. Pun tak tahu nak oyak lah. Sebulan cerita tak habis. Pergi Alus tak je pun. Cuma beza zaman tu tak ada Facebook. Kalau ada Facebook hari-hari buat live. Alus tak je pun. Tak gitu lupa. Nah habaq zaman tu. Okey. Kat mana nak cerita apa tadi tuan-tuan? Jadi hak kedudukan dan keistimewaan. Okey, nak cerita perpustakaan tadi kan. Di perpustakaan tuan-tuan, dia ada satu bilik yang menghimpunkan koleksi manuskrip dan juga bukti-bukti dokumentasi zaman sejarah dulu. Semenjak kewujudan Kedah tu, tuan-tuan, jangan tuan-tuan buat tak tahu, saya nak beritahu ni, lepas ni jangan kita tak tahu sebab saya dah beritahu. Sallallahu Muhammad. Kedah adalah negeri terawal di Nusantara yang menerima ni Nusantara tanah Melayu Kalau Aceh lagi awal lah. Ni tanah Melayu, di bumi tanah Melayu ni Kedah adalah the first state negeri yang menerima Islam terawal. Negeri Kedah, negeriku. Tuan-tuan kena rasa bangga. Dalam catatan tuan-tuan dalam kitab Syakhs fi Daulah 625 Nabi hantar Ja'far bin Abi Siddiq. Ja'far bin Siddiq yang disebut sebagai Sunan Kudus. 625 Masihi dah ada sahabat Nabi sampai di bumi Nusantara mengislamkan tanah ini. Ni zaman sebelum Raja Prabu Mahawangsa tuan-tuan. Itu zaman 1100. Ni zaman 625. Melayu Melaka, Empayar Melayu Melaka tak ada apa lagi kan. Kita dulu. Dahsyat tak dahsyat orang Kedah. Maka daulat tuanku, maka Tengku Syarafuddin Badli Shah mewarisi kesultanan institusi diraja yang paling panjang dan paling lama di dunia, diiktiraf oleh World Heritage UNESCO. Sejarah dunia, Kedah memiliki sistem institusi diraja paling panjang yang tidak terputus di dunia. Yang memang orang Kedah IC02. Cerita ni bila balik cerita kat orang kampung, dia rasa lain tu. Dia main rasa orang Kelantan kata dia mari ngah tu mari ngah gitu. Sini dia bersemak Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham kan cerita ni kan? Cerita ada perasaannya muka semua. Terkejut, nak kata terkejut tak terkejut ke? Betul ke orang Ustaz Maneh ni orang Kelantan bang? Tak percaya pun no. Tak kita tunjuk IC lah. Ni orang Kuala Lumpur. Tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa kita memiliki hak istimewa Kedah ni. Dan ada catatan tuan-tuan, sebelum saya terlupa, ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melepas dan membebaskan, memenangkan Aqsa 2 Oktober 1187, di situ ada catatan di mana dalam mimbar yang ditungkar baharu oleh Sultan Salahuddin, mimbar di Al-Aqsa, dan mimbar itu tuan-tuan ada catatan dan ada sentuhan tangan bentuk ukiran kayu, dan ukiran kayu itu contohnya awan larang, bunga kudus, Sunan Jati, nama-nama ukiran yang datangnya daripada tanah Melayu, khususnya kerajaan Kedah tu. Dalam erti kata yang lain tuan-tuan, dengar ayat saya, dalam erti kata yang lain, orang Kedah memang ada hubungan dengan Masjid Al-Aqsa seawal 1187. Sebab ada sentuhan ukiran di tanah Melayu yang terbina dan terpahat di mimbar Masjid Al-Aqsa zaman Sultan Salahuddin Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayyubi. Kenapa orang Kedah? Adakah rusak manis orang Kedah? Apa kaitan tuan-tuan? Maka tuan-tuan kena tahu sejarah ni. Sebab tu bangsa yang antara paling banyak dirampas sejarah dan identiti jati dirinya tuan-tuan adalah bangsa Melayu. Sejarah negeri Kedah ada di Baghdad, Maktabah Baghdad, ketika Syekh Abdul Qadir Jalani bawa masuk daripada Syekh Abdullah Al-Qumairi yang mengislamkan Raja Prabu Mahawangsa, Sultan Kedah pertama. Bismillah, yang main-main Kedah ni.
Sebab dia ada air tangan sumbangan pada Masjid Al-Aqsa 1187, dan catatan tu tuan-tuan tertulis dan tertanam di bawah Masjid Al-Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tak dapat nak kongsi semua. Okey, jom kita tengok tuan-tuan. Sekali saya nak ending dekat kaitan Kedah dengan Al-Aqsa. Itu ending saya. Biar tuan-tuan balik malam ni, kira balik lagi semangat. Ustaz kami dah semangat ni, balik packing baju, esok kita pergi Palestin. Boleh maklum? Boleh ha? Maklum tinggal Pak Long ha? Boleh? Tak usah bawa Pak Long, pergi Mak Long saja, ikut Ustaz mana. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Hak kedudukan istimewa orang Palestin, bumi Palestin, bumi Anbiya. 124,000 nabi. Selepas Nabi Ibrahim, tuan-tuan, 123,000 nabi lahir daripada bumi Palestin. Sebab tu kenapa rakyat Palestin tak makan seminggu, tak makan 2 minggu, tapi kena kuat. Sebab mereka pijak tanah yang ada nabi. Kan Allah dah berkat. Bumi yang berkat, jasad mikir kuat. Makan makanan yang berkat, badan akan sihat. Itu je. Tuan-tuan, sahabat dulu perang, kenapa tak ada yang sakit jantung, sakit kencing manis, darah tinggi? Tak ada. Sahabat dulu meninggal sebab apa? Syahid, pegang pedang, panah. Sahabat dulu mati sebab tu. Kan? Kita mati sebab apa? Gaul, sakit urat, kencing manis, kencing tilap, kencing orang, dan kencing-kencing yang sewaktu dengannya. Kita mati sebab dunia, mereka mati sebab akhirat. Mulianya kematian. Sebab apa? Jaga agama. Yahfazillah, yahfazka. Okey, bumi Anbiya. Yang kedua, Palestinian adalah warga yang sah sebab mereka antara penduduk asal bangsa Kan'aniyun. Panjanglah ni. Amoriyun. Saya sebut sikit ya. Sebelum Yahudi lagi, mereka dah ada lah. Maka siapa yang mempertikaikan hak kedaulatan, kerakyatan, kewarganegaraan rakyat Palestin? Memang negara mereka. Sejarah termaktub begitu. 3. Pintu alam ghaib. Apa maksudnya tuan-tuan? Ketika Nabi singgah daripada peristiwa dalam Mi'raj, Isra' wal Mi'raj, disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, Nabi jalan daripada Mekah kan, Madian, Bukit Tur Saina, Madinah sampai Aqsa, naik ke langit. Maka Al-Aqsa Palestin menjadi punca kita dapat amalan ibadah solat. Kalau tidak kerana Palestin, tak semayang habis kita. Boleh faham? Sebab dapat semayang, sebab Nabi pijak bumi Palestin, naik Mi'raj, baru dapat solat. Maka Palestin menjadi punca kejadian kita menerima pintu alam ghaib. Nabi naik ke langit Sidratul Muntaha, akhirnya dapat perintah solat. Mulianya Palestin tuan-tuan. Sebabkan Palestin kita dapat solat. Asbab khazanah mukjizat Anbiya di bumi Palestin selepas zaman Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, lahirlah 4 generasi dari 3 orang isteri. Saya ringkaskan tuan-tuan, daripada keturunan Nabi Ibrahim lahirnya bangsa Rom, bangsa Yahudi, Bani Israel, bangsa orang putih, bangsa Arab dan bangsa Melayu. Ringkasnya macam tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan daripada zaman-zaman ini tuan-tuan, lahirnya nabi-nabi, dan nabi-nabi ini tuan-tuan, bila wafat setiap nabi dia ada mukjizat. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi Sulaiman, apa mukjizat dia? Siapa tahu apa mukjizat Nabi Sulaiman? Tuan-tuan, kita berada dalam perancangan, ustaz tanya, ustaz jawab. Aku tanya, aku jawab. Siapa suruh ustaz jadi ustaz? Ustaz dah jawab. Kami tak start-start gini. Nabi Sulaiman, a'tini mulkan. Allah bagi kerajaan yang tak ada pada semua. Memerintahkan burung, memerintahkan angin, jin, semua bawah kekuasaan. Nabi Daud, apa mukjizat Nabi Daud? Siapa ingat? Nabi Daud mukjizat dia adalah suaranya antara yang tersedap, selain daripada boleh melentur besi. Palestin, bumi yang telah dilindung. Palestin, bumi yang dilindung. Ar-Rahman 'allamal Quran.
Bila ikan dalam air mendengar alunan suara Nabi Daud, mereka ikan akan terhenti kerana menghayati sedapnya alunan suara Nabi Daud. Sedapnya suara Nabi Daud. Itu mukjizat. Sampai ikan terberhenti, tuan-tuan. Dahsyat tak dahsyat? Jadi Pak Long, kalau Pak Long nak tahu suara Pak Long sedap tak sedap, balik sat lagi naik atas motor, try nyanyi. Dawai, nyanyi bila kalau kucing binatang terberhenti, confirm sah suara pak cik memang sedap. Tak kita try Saya try. Saya takut binatang tu berhenti mati terus. Binatang tu kata, aku ni Pak Long, dengar suara hang lah, dengar suara Pak Long sampai aku mati terus, tak sanggup. Okey, selingan ni selingan tuan. Okey, nak habis nak landing ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, apa lagi? Sejak zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa, tuan-tuan, mukjizat Nabi ni dikumpul dalam satu tabut, kotak hikmat yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Dalam khazanah, cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa, Nabi Zakaria, benda-benda mukjizat, benda-benda mahal berada di dalam bawah Masjid Al-Aqsa. Inilah yang antara menjadi tujuan Yahudi nak sangat Al-Aqsa, sebab mereka nak merampas barang khazanah umat Islam, termasuk barang-barang khazanah mukjizat seluruh nabi-nabi. Muslimin, Muslimat, okey, sallallahu alaihi Muhammad. Kita ending di mana? Apa yang ada di bawah. Okey, kita ending kat sini, tuan-tuan. 5 masjid di bawah Al-Aqsa. Okey, sekali lagi Okey, Masjid Al-Aqsa ni, tuan-tuan, kalau kita boleh tengok secara overview daripada jauh ni, dia ada 5 masjid yang utama. 2 di atas tanah, 3 di bawah tanah. Yang pertama adalah Masjid Qibli. Boleh saya bangun, boleh Boleh bangun. Abang boleh kan? Okey, kita tengok yang terakhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Masjid yang pertama, tuan-tuan, ini kita sebut Masjid Qibli. Masjid kiblat pertama. Sebelum turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itulah kiblat pertama kita. Sehinggalah berlaku peristiwa Nabi bagi tahu dekat Allah, Nabi mengadu sebab Yahudi mengejek orang Islam, kata konon yang kita tiru kiblat umat Islam Yahudi. Akhirnya Allah perintahkan Nabi di Madinah, fawalli wajhaka syatral masjid. Nabi menghadap sana, ni kiblat kita. Ni sana Palestin, Aqsa sana. Nabi tengah solat, turunlah perintah dalam surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi pun pusing. Maka sejak daripada itu kiblat kita di sini. Sejarahnya, asalnya ini kiblat. Itu yang pertama, ringkas, kibli. Yang kedua, masjid dia panggil kubah emas, Kubatul Sakhra. Di dalam kubah ni, tuan-tuan, ada satu batu yang tergantung, hanging rock. Batu ini yang Nabi pijak ketika berlakunya Mi'raj, naik ke langit, terima perintah solat. Maka inilah punca kejadian. Muslimin dan muslimat Allah. Di luar pintu kubah ni, tuan-tuan, ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang ni yang ada catatan orang-orang Kedah tua ataupun orang-orang tanah Melayu yang datang bersama dengan Al-Aqsa membebas bangsa Kurdish Al-Aqsa, maka ketika menang Allahu Akbar, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menutup satu kunci rantai pintu di sini. Dia panggil Dome of the Change. Maka wasiat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan, dia kata apa? Lagi tak timbul dan tak muncul pembebas Al-Aqsa yang kedua, yang ketiga, ba'di, selepas aku, jangan buka. Sallallahu alaihi wasallam. La taftahi. Jangan kau buka pintu ni. Akhirnya, tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka sampai sekarang pintu rantai besi ni masih terkunci dan tertutup. Sehinggalah tragedi 7 Oktober baru ni, Imam Al-Aqsa dan Mufti berijtihad bahawa pintu ni akan dibuka. Ulama akhir zaman kata sehingga pintu itu dibuka, maka menandakan detik kemunculan Al-Mahdi. Sebab wasiat Salahuddin, hampa jangan buka selagi tak muncul imam yang ketiga, pembela yang ketiga yang akan membuka pintu ni.
Muslimin dan muslimat Allah. Maka Palestin menjadi satu signal syarat kita sudah berada di penghujung zaman. Dua, masjid. Dia ada cerita kat sini, tapi tak ada nak cerita dah tuan-tuan. Tak apalah lain kali ya. Tak tahu lain kali bila kan. Okey. Di bawah tuan-tuan, di bawah tanah. Okey, kembali. Di bawah tanah ni ada 5 masjid. Di bawah tanah ada 3 masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Masjid Qibli atas tanah, Kubah Emas atas tanah, Masjid Marwani diambil sempena nama Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik bin Marwan di bawah Khalifah Umayyah yang membina Masjid Kubah Emas tu, zaman dia. Ni zaman selepas Khulafaur Rasyidin, dia bina masjid. Seringkas tuan-tuan, Kubah Emas tu dibina oleh pekerja-pekerja yang buat masjid, yang mereka menginfak dan mewasiatkan emas. Akhirnya emas tu dileburkan dan dibuat kubah. Dahsyat tuan-tuan. Pekerja-pekerja Masjid Al-Aqsa, mereka tak ambil kubah emas, tetapi dikembalikan sehingga terbentuk kubah emas. Itu asal dia. Okay, ringkas. Yang keempat, Masjid Buraq. Masjid Buraq kat mana tadi? Masjid yang berada di dinding. Nampak? Dinding tu, Masjid Buraq wall tu. Okey, kalau tuan-tuan tengok, masjid itu tempat Nabi ikat dan tambat buraq sebelum menuju ke Dome of the Rock. Nabi naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Kalau tuan-tuan perasan, di sinilah terletaknya golongan Yahudi ultra ortodoks. Ketika Nabi Musa masuk ke Palestin, Nabi Musa wafat, disambung oleh Nabi Yushak bin Nun, anak murid Nabi Musa, bawa Yahudi daripada 12 kabilah Yahudi Bani Israel, 2 follow, 10 tak follow. Yang tak follow Nabi Musa inilah membentuk Yahudi Zionis. Yang follow masuk ke Palestin, mereka duduk kat sini perkampungan. Yang ni kita panggil Yahudi ortodoks yang masih berpegang kepada ahli kitab, kitab Taurat Nabi Musa. Depa ni anti-Zionis. Depa ni tak suka perang. Depa ni hanya duduk meratap dekat dinding ratapan, walling wall. Depa hanya meratap. Ingat tak? Tu jampi apa? Tu jampi Malbak. Anak itu anak jantan. Saya ambil contoh aja, bukannya jampi tu. Itu Piramli punya style. Dia pun duduk meratap kat sini bila Najah nak mai, bila Najah nak mai. Ya, itu lebih kurang lah. Dia pun duduk meratap. Dia pun tak lawan dengan Palestin. Dia pun tak pegang senjata. Yang spek besar tu, yang rambut rinting kan, yang topi hitam. Itu Yahudi Ortodoks. Okey. Dan yang terakhir tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad adalah Masjid Qadim. Yang ni. Masjid Qadim inilah tuan-tuan menjadi punca pergaduhan, perkelahian yang selama 75 tahun ni. Yahudi nak sampai sini dah. Di situlah terletak sejarah dan khazanah bangsa Melayu yang tersimpan di sini. Dia ada perpustakaan terbesar. Dia panggil Maktabah Hittiniyah. Dia ambil berkaitan perang Hittin, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka terhasillah nama Hittiniyah. Dalam maktabah tu tuan-tuan, ada lebih 500 juta khazanah, kitab, buku, manuskrip, tulisan, catatan, dokumentasi, termasuk barang-barang khazanah mukjizat Nabi-Nabi yang kepercayaan orang Yahudi. Barang siapa yang boleh tembus sampai ke Masjid Qadim, Maktabah Hittiniyah, they will conquer the world. Sebab di situ ada kitab sihir yang Nabi Sulaiman telah kurung. Sebab Nabi Sulaiman nak bersihkan bumi ini, wa yuzakkihim, daripada sebarang penyembahan ilmu hitam, black magic. Tapi Yahudi nak sangat ilmu sihir kitab tu, sebab dia akan serahkan kepada raja segala sihir yang bernama Al-Masih Ad-Dajjal. Maka siapa yang boleh menguasai perpustakaan tu, maka dia akan menguasai dunia. Maka 7 Oktober tuan-tuan, sebelum berlaku serangan Yom Kippur, 7 Oktober tu baru ni dia panggil serangan Yom Kippur, tragedi Brigade Al-Qassam tu. Dia serang sebab apa tuan-tuan? Ingat saja Al-Qassam cari pasal. Islam bukan agama yang cari pasal. Yahudi dah nak sampai dah tuan-tuan di bawah tanah, tunnel, untuk merampas barang kita punya. Sampai sejarah bahasa Melayu pun ada kat situ. Sehingga Yahudi kuasai, dia akan musnahkan sejarah bangsa sehingga kita tak tahu sejarah kita. Maka Yahudi, jangan sampai bangsa-bangsa sampai dulu, kita kena kuasai Masjidil Aqsa. Maka mereka kata, kita kena kuasai dulu ni. Jangan sampai geng Batu 19, geng Kijang ni, mereka sampai dulu. Kalau mereka sampai dulu, mereka tahu sejarah mereka, mereka akan bangkit berjuang mempertahankan hak mereka di Al-Aqsa. Benda ni yang Yahudi tak mau. Muslimin dan Bismillahirrahmanirrahim.
Maka baru ni tuan-tuan, nak sampai dah pergerakan bawah tanah tu, kalau sampai Yahudi dulu tuan-tuan, habis hancur Al-Aqsa. Alhamdulillah Allah takdir ada Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam ni ditubuh 1987. Dia ambil nama dengan Sheikh Izzuddin, seorang pejuang Palestin. Dia orang Syria, lawan Perancis. Dia dihalau ke Palestin. Disebabkan semangat dia juang berlawan Perancis dengan British ambil Palestin dan tuan-tuan, akhirnya dia syahid. Disebabkan dia syahid, dia pejuang kemerdekaan seperti Mak Kilau, Datuk Bahaman, Abdul Rahman Limbung, Tok Janggut. Dia umpama itu, halau British, Portugis, Belanda, lawan sehingga syahid. Maka sebabkan semangat keperjuangan kemerdekaan tuan-tuan, maka dia diambil, dinamakan Brigade Izz ad-Din Al-Qassam, kemuliaan, ketinggian dalam agama. Maka terbinalah Brigade Izzuddin Al-Qassam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, inilah saya tak tahu nak stop kat mana ni. Okey, 636 Islam memenangi Al-Aqsa di tangan kita. 1099 kita kalah, lawan balik. 1187 kita menang bersama dengan Kedah Tua. Sejarah kita 1187 kita menang. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Akhirnya 1517 Turki ambil alih, masih di bawah Islam. Sehinggalah tuan-tuan 1917 yang saya sebut di awal tadi tuan-tuan. Maka itulah detik terakhir. Inilah ni wajah Palestin asal. 1917 is the early age, fasa awal. Bahagianya mereka pakai baju raya, makan kuih raya, main semayang sama-sama macam kita, pergi sekolah macam kita, bergembira macam kita. Tapi tak sampai nama 1917 berakhir segalanya. Sehinggalah malam ini tuan-tuan, episod derita sebab British rampas tanah Palestin pada detik 1917 berlaku deklarasi Balfour. Ini adalah sejarah dunia kan. Okey tuan-tuan, dulu mengaji sejarah hafal tu profesor kan, lah ni baru sampai feel tu akhir zaman. Jadi tuan-tuan, kalau saya dilantik sebagai Menteri Pendidikan, tiba-tiba kan, okay, insyaAllah dalam pilihan yang akan datang, tuan-tuan pilihlah saya. Manifesto saya politik pula kan, kalau politik lawak je. Kita akan ubah sejarah. Sejarah kena tukar. Banyak dah kena tipu kita ni tuan-tuan. Sejarah asal kita bukan begitu. Okey, jadi saya kira kita sudah berada di penghujungnya. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi Allah sebut dalam ayat Yahudi ni memang akan kalah. Kita ketika melakukan latufsiduna fil ardi marratain. Bila Yahudi buat kesalahan, kerosakan kedua, kali pertama pada zaman Nabi di Khaybar, kali kedua zaman kita. Kompom Allah kata fa idza jaa wa'du ulahuma, aku datangkan seorang lelaki selepas kamu buat kerosakan kedua, ibadan lana ulahuma ba'atum alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid ila akhir ayat. Allah kata akan datang seorang lelaki yang tidak akan pernah dikalahkan. Di belakangnya ada tentera-tentera batalion, regimen, kekuatan infanteri, artileri, militeri yang tak akan pernah kalah. That is why Yahudi percaya bahawa Brigade Al-Qassam adalah tentera Al-Mahdi. Sebab 75 tahun dah tuan-tuan daripada attacking Al-Qassam sampai lah tak pernah kalah. Sedangkan mereka, kecanggihan senjata yang digunakan pakai oleh Brigade tentera Zionis tuan-tuan berganda-ganda berbanding Al-Qassam. Pasal pun tak kalah-kalah. Min jundullah wa yusabbit aqdamakum. Inilah janji Allah. Allah datangkan bantuan. Hampa jaga agama aku jaga hampa. Walaupun nampak macam Palestin tak menang, tapi kita tak kalah tuan-tuan. Palestin belum menang tapi tak kalah, yakin. Dan yakinlah Islam pasti menang. Tapi ketika Islam menang, tangan siapakah yang bangkit menjulang? Itulah yang Allah nak tengok. Mudah-mudahan tangan kita, geng Batu 19, yang akan menjulang ketika Islam menang puncak kegemilangan. Tuan-tuan, sekadar itu saya kira kesimpulan dia.
Sallallahu alaihi Muhammad. Kesimpulan, inilah yang kita nak buat. Pelajaran. Boleh ya? Kesimpulan Kisah sebelum kesimpulan tu. Sekadar untuk perkongsian sejarah. Ni, kita nak tahu kita bangsa kita tuan-tuan. Nabi Ibrahim kan ada 2 orang isteri yang masyhur. Dalam kitab-kitab sirah yang masyhur, 2 orang. Okey, kahwin punya kahwin tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada anak. 86 tahun kahwin. Riwayat yang pertama, kahwin dengan isteri kedua. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kahwin dengan isteri kedua, maka lahirlah abang Tesla dan Alif Tega. Sorry ya. Iklan. Makcik-makcik tak tahu kan? Makcik-makcik tak layan TikTok. Okey, isteri kedua lahirlah anaknya Ismail. Ma makna Ismail? Datang dari perkataan sami'a, dengar. Tuan-tuan, nabi-nabi dia ada Ismail, dia ada Israel. Ma makna il tuan-tuan? Dalam bahasa Hebrew ataupun bahasa Ibrani dia adalah Tuhan ataupun Allah Tuhan. Sebab tu malaikat Jibril, Israfil, Mikail. Sebab apa tuan-tuan? Il tu Tuhan dalam bahasa Ibrani, Hebrew, orang-orang Yahudi lah di Palestin. Kahwin isteri kedua, baru dapat anak, umur 86 tahun dah. Tapi tuan-tuan jangan bayang macam kita. Nabi Ibrahim 86 tahun bukan macam kita. Sebab hayat mereka ratusan tahun. Kalau 86 tahun dapat anak ni, baru sekolah rendah. Umpama macam tak balik lagi pun. Nisbah umur tu. Macam Nabi Adam kan 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, 86 tahun ni baru baby lah. Okey. Ringkas, Nabi Ismail wasiat Nabi Ibrahim, wahai isteriku, kau bawalah anak kita yang pertama untuk kembangkan Islam di bumi, biwadin ghairi zi zar'in, ayat 37 surah Ibrahim. Maka Islam berkembang di bumi Arab. Lahirlah 12 suku bangsa Arab, anak Nabi Ismail dengan Bani Jurhum. Ismail, Nabi Allah doa, Rabbi habli minas salihin. Lahirlah aku zuriat yang soleh. Allah dengar doa Nabi Ibrahim, dengar itulah, maka lahirlah anak hasil dari doa yang didengar, Ismail. Itu maksud Tuhan mendengar doa. Ringkas. Ringkas panjang ni. Keluarlah bangsa Arab, tuan-tuan. Anak yang pertama. 14 tahun dalam riwayat Nabi Ismail, keluar pula anak daripada isteri pertama, iaitu Sarah, Ishaq ibnu Ibrahim alaihissalam. Daripada jalur Ishaq lahir pula 2 orang anak kembar, Ishq ibnu Ishaq dengan Yaqub. Datang perkataan Aqaba, berduduk-duduk, bersunyi diri. Aqaba, Yaqub dalam bahasa Hebrew disebut orang yang suka bawa diri ni adalah Israel. Maka Israel nama lain bagi Yaqub. Keseluruhan kullu abna, seluruhan anak-anak Nabi Yaqub disebut Bani Israel. Boleh faham? So Bani itu anak lah, keturunan bangsa. Ish melahirkan keturunan Rom, sebab anak dia ada nama Rom. Maka Rom ni tuan-tuan pindah ke Eropah. Sebab adalah peristiwa berlaku perpindahan, lahirlah bangsa orang putih hari ni, Bani Asfar. Yahudi ataupun Bani Israel, 12 orang suku bangsa anak Nabi Yaqub, daripada 4 orang isteri, salah satunya nama Yahuza, anak pertama dari isteri yang keempat. Dari keturunan Yahuza lahir Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman lahir Nabi Zakaria, Nabi Zakaria Nabi Isa, Nabi Yahya lahir Nabi Isa. Keturunan itu kita sebut sebagai Yahudi. Keseluruhan 11 orang kita sebut Bani Israel, anak Nabi Yaqub. Boleh? Can you visualize? Okay, so kita ada 3 bangsa lah. Rom, Bani Israel, pindah ke Iraq. Rom orang putih, pindah ke Eropah. Lahirlah orang putih hari ni. Lahirlah Pak Cik Bidin. Kenapa Cik Bidin? Pak Cik Bidin, Presiden US tu. Pak Cik Bidin yang ada tanah kat Kedah Rubber City. Bukan Okey, isteri ketiga lahirlah keturunan Madian. Madian itulah melahirkan Jawi. Jawi inilah bawa Islam ke bumi timur.
lahirlah Melayu Polinesia ataupun Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan diisytiharkan bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang lahir dari keturunan yang hebat-hebat yang akhirnya sampai kepada leluhur Nabi Allah Ibrahim AS, dan keempat-empat bangsa ni akan berentak di pusingan akhir, final war, Malhamah Al-Kubra. Sebab tu saya kata bangsa Melayu jangan main-main, kita juga akan bertarung. Sebab tu Yahudi dia sembelih Arab sebab dia tak mau persaingan. Yahudi tidak boleh ditandingi, Yahudi tak boleh dikongsi. Yahudi perangai dia, sharing is no sharing in our life. Makan aku nak seorang-seorang, itu jenis Yahudi. So anak-anak kita ni jenis makan seorang-seorang. Boleh. Ni, abang-abang ni, anak-anak suluk anak-anak kita ni. Ayah-ayah, mak depan ni, hang ni nak jadi Yahudi ke? Ustaz kata je pak. Makan yang tak hajak orang, tak hajak mak, hang kira perut hang macam tu. Hang ni Yahudi kot. Mak kata lagu tu, hang tak dengar kat kuliah ustaz mana? So jenis hukum makan seorang-seorang ni Yahudi tu. So mulai hari ni kita akan makan bersama-sama. Boleh tuan-tuan? Akhirnya inilah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah. Jadi tuan-tuan kita tahulah sejarah kita. Okey? Hanya yang tahu sejarah lah barulah yang akan diangkat. Tuan-tuan, sejarah bukan hanya untuk diperdengar, tapi sejarah adalah untuk dilakar. Jadilah bangsa yang bukan hanya untuk diperdengar, tapi jadilah bangsa yang memula, mencipta dan melakar. Sejarah, jika kita tak ambil tahu, kita tak belajar. Siapa yang tak belajar sejarah? Sejarah yang akan mengajarnya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi Muhammad, dan sejarah bukan hanya untuk didendang, tetapi sejarah itu mesti diulang. Kegemilangan kita di puncak gemilangnya dunia. Kembalikan kegemilangan tuan-tuan. Kum, bangkit. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi dan kita bincang malam ni akan memberikan satu jentikan, suntikan dan juga pencerahan kekuatan untuk melonjak kekuatan ke puncak yang tertinggi, letak balik Islam di posisi yang tertinggi sebagaimana yang Nabi tinggalkan kepada kita sekitar ribuan tahun yang lampau. Terima kasih banyak. Terima kasih ayahanda saya sekali lagi, guru saya Ustaz Syabuddin. Mudah-mudahan Allah lanjut usia dalam kebaikan, ketaatan. Allah hiaskan kita semua nanti di dinding-dinding pusara kita sebagai dengan taman-taman syurga. Sekali lagi saya muliakan guru-guru saya. Tahniah sekali kepada guru-guru saya, insya-Allah. Kerana bukan hanya melahirkan saya, tapi melahirkan saya dan juga imam kita, Ustaz Azhar kita. Kami rakan sepermainan. Main getah sekali, betul ya? Alhamdulillah dua-dua jadi ustaz. Tak ambil tak jadi ustazah dah. Cuma depa dah syak lagi. Depa wakil sekolah, tilawah kan. Okey. Jadi tuan-tuan, insya-Allah terima kasih. Rasa macam mau balik, tapi kena balik besok sekolah. Jadi Tok Imam boleh bagi surat pelepasan. Esok saya ada program dengan JPN esok di Penang, so kena balik juga. So terima kasih dengan mak ayah pun jumpa petang ni, tak ada balik kampung pun. Macam itulah kan, biasalah tu. Okey, jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf andainya ada kekurangan, kecacatan, ketidaksempurnaan di mana-mana. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita semua dan Allah angkat kekuatan Islam hanya akan terangkat dengan kekuatan bukan kelemahan. Islam terbina dengan kejernihan bukan kekeruhan. Islam terbina di atas titik persamaan bukan jurang perbezaan. Aku lihat hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.